Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama lagi kita dalam Al-Afiah TT Channel dan bersama dengan saya Adibah. Saya sangat seronok dan rasa bersyukur anda masih berminat ya nak mengikuti perbincangan kami dan insya-Allah kami pun berusaha nak menyajikan lebih banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang penting untuk kehidupan kita insya-Allah. Sebab aspirasi kami di Al-Afiah, kami memang ingin membawa kebaikan dan manfaat kepada masyarakat. Apa yang diberikan anda kepada kami berikan semula dalam bentuk-bentuk begini. Kalau selama ni kami banyak menyajikan video-video pendek di pelbagai laman media sosial, kali ini kami upkan lagi sikit. Kami datang bersama dengan video temu bual bersama dengan pakar-pakar dalam topik-topik yang sangat menarik. Dan hari ini kesinambungan daripada topik yang sebelum ini iaitu berkaitan dengan pembentukan diri dan persediaan sebagai ibu ayah. Kali ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Dr. Tengku Nur Akilah yang merupakan seorang pegawai perubatan sarjana, bukan calang-calang orangnya, dan beliau juga bertugas di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Kanak-kanak dan Remaja di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur. Jadi kita mengundang orang yang pakar di dalam bidangnya untuk membicarakan isu berkaitan dengan kaedah keibubapaan dan juga isu kesihatan mental. Yang mana kedua-dua ini merupakan aspek yang terpenting, yang sangat penting dalam membangunkan seseorang insan. Kerana kalau kita nak tengok masa depan nanti, tengoklah kepada anak-anak generasi yang sekarang ini. Jadi tuan-puan, para penonton yang berada di depan saya sangat hargai kalau anda boleh subscribe channel kami supaya dapat menjadi orang pertama melihat video-video terkini sekaligus menunjukkan tanda sokongan terhadap usaha-usaha kami. Dan saya sangat seronok berpeluang untuk dia menjadi moderator pada hari ini. Jadi, Assalamualaikum. Selamat datang kepada tetamu kita. Okay. Waalaikumsalam. Akilah, sihat Doktor? Sihat Alhamdulillah. Amboi, cantik hijau. Sama dengan pokok di belakang sana. Masya Allah. Ya, jadi Dr. Akilah merupakan doktor yang berpengalaman. Dah memang berapa tahun Doktor? Lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun dalam menjadi doktor dan pengkhususan sekarang dalam bidang psikiatri. Doktor pakar, insya-Allah menjadi doktor pakar psikiatri dan telah pun, kalau boleh saya katakan, istilah perubatannya apa? Merawat ataupun merawatlah, merawat pesakit-pesakit yang berkaitan dengan mental. Dan ada juga kanak-kanak rupanya. Memang banyak, ramai kanak-kanak dan juga remaja. Betul. Boleh ke saya katakan kaedah keibubapaan, cara ibu ayah mendidik anak boleh menjadi salah satu faktor. Bukanlah semestinya, boleh jadi salah satu faktor dalam membina kesihatan mental yang baik pada kanak-kanak. Betul. Betul Saya setuju. Tapi kadang-kadang saya tertanya-tanya juga. Yalah, sebab kalau ada mak adalah ayahnya, ada suami adalah isterinya. Bila kita nak mendidik anak-anak, kadang-kadang adalah pertembungan juga di antara ayah dan emak. Kalau katalah, misal kata nak tegur anak ni, adakah lebih elok dengan ketegasan seorang ayah ataupun kelembutan seorang ibu? Jadi kadang-kadang saya pun sebagai ibu, saya pun sendiri kadang-kadang keliru nak bagi arahan ke, nak nasihat, nak didik. Sama ada ayah dia kena bertegas ataupun saya yang kena consult, kena cakap baik-baik, lembut-lembut. So kadang-kadang benda-benda macam inilah Doktor, isu-isu yang menyebabkan kita rasa keliru jugalah sebagai ibu ayah. Jadi sebenarnya anak-anak ni saya nak tanya dulu, dia lebih terkesan sama ada bila ibu cakap baik-baik, lembut-lembut ataupun dia lebih mengambil berat kalau ayah yang tegur dengan ketegasan. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Adibah. Okay, topik yang hangat okey. Apa ni, kalau ikutkan tadi, kita simbolkan ayah ni dengan ketegasan. Betul. Ibu ni kelembutan. Kalau lembut lah. Tapi ada juga yang saya jumpa, ada ayah ni lembut, ibunya yang tegas, macam tu. Nak cakapnya, kita perlukan kombinasi. Dua-dua elemen, lembut dan tegas dalam mendidik anak-anak. Tak semestinya ayah tegas, tak semestinya mak lembut, boleh jadi sebaliknya juga. Boleh jadi. Ada mak memang tegas, betul-betul ayah lembut sangat. Ada Kan? masalah ke macam tu? Tak ada. Maksudnya suami isteri tu saling melengkapi. So kalau seorang tegas, seorang akan lembut. Tak kisahlah siapa. Tak kisahlah siapa. Okay. So
kombinasi ini sangat penting kita gunakan untuk mendidik anak-anak. Bukanlah hanya tegas semata-mata, bukannya lembut semata-mata. So, dua-dua elemen ni perlu dalam mendidik anak dari kecil hinggalah anak dah dewasa lah. Tugas mendidik ni kita berikan pada satu pihak sahaja, sama ada ayah atau ibu. Ikutlah mana-mana yang mereka rasa ni kan. Dan benda tu akan menjadikan isu dalam mendidik nanti. Kan bila kita lihat kalau satu pihak sahaja yang buat kerja tersebut, mendidik anak, mungkin ayah kata saya dah penat cari duit, nafkah kan. Ibulah buat semua benda kan. Ibulah semua kan, rumah, didik semua atas bahu ibu. Tapi sebenarnya benda tu perlu dikongsi kan. Dua-dua pihak ibu dan ayah perlu memainkan peranan yang semaksimum mungkin dalam mendidik anak-anak. Benda ni kita lihat isu yang sangat besar lah, kan dalam rumah tangga. Okay, sebab anak-anak tu adalah amanah. Amanah yang telah diberikan kepada seorang ibu dan ayah untuk mendidik dengan baik. Jaga betul-betul. Betul, jaga betul-betul sehinggalah mereka dewasa. Dewasa ni mereka boleh berdikari kan. Sebelum mereka melangkah keluar daripada rumah, kita perlu mempersiapkan anak-anak tersebut. So macam mana ni kan? Ini adalah satu amanah yang sangat besar. Dan macam Dakni Adibah cakap tadi kan, anak-anak ni adalah generasi yang akan mentadbir negara kan. So kita nak tengok generasi akan datang ni generasi yang hebat lah. Ya, betul. So nak tak nak didikan tu perlu hebat juga. So macam mana? So macam saya sebutkan tadi, bila dua-dua belah pihak harus berganding bahu, saling bahu-membahu untuk mendidik anak ni, bukanlah macam okay, ayah kita bahagikan tugas ayah buat baca qiraati ayah mak apa lagi bab basuh pinggan ni mak ajar macam tu. Perlu ada komunikasi antara ibu dan ayah. Kombinasi antara ibu dan ayah. Perlu ada macam kita kena bincang, isu ni sangat besar. Dia bukan macam seputar benda-benda yang aktiviti harian Dia bukan aktiviti harian, bukanlah rutin. Rutin. Dan kita rasa macam ini adalah rutin kerja mak ayah kan untuk itu salah satulah faktor mungkin atau faktor juga kan. Tapi yang dikata kombinasi ni dah sudut apa? Sudutnya maksudnya dari sudut dua-dua ibu ayah tu harus berbincang, melihat macam mana kita nak didik anak kita. Perbincangan tu harus berlaku. Sentiasa berlaku. So sebab anak A, anak sulung, kakak tak sama dengan abang. Betul. Abang tak sama dengan adik. Lain anak, lain caranya. Ni semua. So ibu ayah ni perlu sentiasa berbincang. Okay, apa yang kita nak bantu anak tersebut, kita nak didik macam mana. Kan, ibu ayah perlu ada garis panduan yang ibu ayah nak daripada anak tersebut. Kan anak ni ada dia punya kelebihan, ada kekurangan yang perlu kita bantu kan. Boleh ke kalau contoh kan, ibu ataupun ayah kalau dia tak bersetuju dengan cara pasangan, sebab tadi doktor kata perlu berbincang, maksudnya kena ada persetujuan lah. Betul. Tapi misal kata berlaku satu konflik, Alung buat something, dan mak nak tegur dengan cara ni, ayah nak tegur dengan cara lain, jadi macam mana tu? Konflik, especially bila konflik lah kan, bila konflik berlaku, maknya mungkin sabarlah nantilah cakap, ayahnya waktu tu dia nak marah kan. Contohlah, macam mana tu dalam menjadi ibu dan ayah nak didik anak bagi seragam ayat dia. Bolehlah, maksudnya saya sekata lah. Okay, sebabnya ibu dan ayah dia pun belajar juga kan. So dalam proses untuk mendidik anak tu biasa akan ada macam ada konflik kan. Betul. Ada juga berlaku kadang betul, kadang kita buat salah kan. So bila benda tu berlaku, normal je bila kita buat sesuatu benda akan ada kesilapan. Okay. Sama ada dari pihak ibu, daripada pihak ayah. Kena terima lah. Kena terima. Tapi yang pentingnya di depan mata anak-anak, ibu dan ayah ni dilihat sebagai satu pasukan. Pasukan. Depan mata anak-anak, ibu ayah perlu dilihat sebagai sebuah pasukan yang kiranya memiliki matlamat yang sama lah. Betul, matlamat yang sama. Satu tim. Bukan rival, bukan lawan. Bukan, satu pasukan yang ada satu matlamat yang sama. Sebab anak-anak ni dia akan lihat macam mana ibu ayahnya. Kan? Mungkin jika ibu ayah ni, contoh kita bagi contoh, kalau ibu ayah ni tak sepakat, mak
kata lain. Tapi contohnya mak kata, okay, jangan makan depan TV. Ini benda biasalah kan. Betul. Tiba nampak ayah nampak makan depan TV. Apa ni kan? Anak akan tengok. Ayah yang buat. Ayah yang buat. Itu anak akan confuse kat situ. Bagi simple-simple je lah kan. Anak akan confuse. Mak kata tak boleh. Tapi kenapa ayah boleh buat? Ataupun contoh mak kata, okay, solat di awal waktu. Okay, nampak macam ayah juga yang tak kena pula. Ya, orang lelaki. Orang lelaki. Kami bukan seksis ya. Okay, ini contoh lah. Kata-katil. Okay, contohnya kena solat awal waktu. Tapi tengok mak sendiri pun tak solat. Kita bagi mak pula lah. Mak pula tak solat awal. Mak kata mak period. Itu lain kisah lah. Maksudnya anak ni dia melihat dan belajar daripada apa yang mak ayah dia buat. Sebab kan perbuatan tu kan lebih maksudnya lebih berat daripada kata-kata. Maksudnya contoh perbuatan kan. Contoh talal tu lebih didikan lebih hebat lagi lah daripada kata-kata. Macam mana kesan pada anak tu kalau macam dia nampak mak atau ayah dia buat benda yang dilarang tu. Contohnya ayah dilarang tapi mak dia buat. Apa kesan pada anak tu? Ya, anak ni bijak tau, Diva. Anak ni dia boleh ambil kesempatan ke atas ketidakkesepakatan antara ibu dan ayah. Tu kita panggil manipulatif lah. Maksudnya ada apa-apa kelompongan, cepat-cepat je dia ambil kesempatan. Dia ambil kesempatan. Contohlah biasa kan. Ayah kata, okey, selagi tak habis baca Quran, tak boleh buka TV contoh. Kan. So, anak ni dia pandai. Dia kan, dia tahu mak dengan ayah dia tak sepakat. So, dia ambil kesempatan pergi kat mak. Mak bolehlah nak tengok TV kan. Ni semua kan. So, dia ringit-ringit kat mak. Mak pun cair kan. Betul. So, mak Saya pun cepat cair. So, mak kata, okay lah, tak apalah. So, anak dia tahu. Ayah tak bagi, mak mesti bagi. Dan macam tu jugalah sebaliknya. Kalau mak jenis terlalu tegas, ayah lembut, mak kata tak boleh dapat duit belanja lebih. Ayah kata lah, boleh lah kan. So, dia akan ambil kesempatan untuk pergi ke ayah untuk meminta lah benda-benda yang tak dapat. Daripada situ, dia akan mengganggu sikit dari segi didikan. Kan? Anak akan nampak mak ayah ni boleh dimanipulasi, bukan satu pasukan. So, mereka akan ambil kesempatan. Budak memang boleh fikir macam tu. Anak-anak ni bijak. Daripada umur berapa tu yang dia boleh fikir macam tu? Mungkin dari anak-anak ni, kalau maksudnya dah start, dah ada idea nak buat macam ni, anak-anak sekolah rendah kan, mungkin dah boleh ada idea lah, bijak. Even anak-anak sekarang tu mungkin bijak, dari tadika pun mungkin dah pandai dah. Sebab dia banyak pendedahan banyak. So mungkin kita dulu tak ada idea situ kan, kita rasa macam mungkin orang tak terfikir pun. Lurus lah. Lurus. Tapi disebabkan anak-anak ni makin banyak pendedahan, diorang punya generasi ni mungkin kebijaksanaan lebih daripada kita. So bijaksana mereka dia kadang-kadang tak terfikir mak ayah. So nak tak nak, ibu ayah kena nampak satu pasukan. Okay, macam mana nak satu pasukan Diva? Kadang-kadang memang ada benda yang kita bercanggah. Betul, bercanggah. Tak setuju lah dengan pasangan kita. Betul. So, yang penting kita jangan bergaduh depan anak-anak. Okey, jangan bergaduh depan anak-anak. Jangan. So, depan anak ni pantang dia memang pantang. Pantang ibu ayah gaduh depan anak-anak lah. Baik dari segi untuk didikan ataupun isu ibu ayah tersebut. Okey, sama ada sebab anak-anak tu atau bergaduh sebab lain. Maksudnya antara ibu dengan ayah lah, pasangan. Hal lain lah. Apa kesan pada diri anak? Kalau mak ayah selalu bergaduh depan anak. Jika ibu ayah selalu bergaduh depan anak, bergantunglah anak tu, dia akan lihat semua benda. Kan? Mak ayah ni, kalau kita sebut tentang didikan, dia tahulah mak ayah dia ni tak sepakat. Kan? Itu bab didikan. Kalau gaduh bab didikan. Contoh, kita bagi ayah, macam tadi situasi, ayah rasa macam nak lempang je dengan kakak kat situ kan. Marah sangat kakak. Tapi mak tak bagi. Kan ada setengah tu, betul lah tindakan mak untuk mengelakkan pada ni, kita terima. Okay, kalau apa yang ayah buat tu memang tak wajar, sebab dia marah, ialah mak halang lah. Akan halang lah, tu wajar lah kan. Betul. Contoh, pasal makan depan TV, contohlah kan. Makan depan TV, ayah kata, alah tak apalah, mak kata tak boleh makan depan TV. Ayah kata, alah tak apalah, apa salahnya, apa semua-semua kan. Alah yang tu pun nak berkira apa semua. So di situ anak akan nampak, satu, menjatuhkan kewibawaan seorang ibu.
Okey, maksudnya Ah, arahan dia tu tak diendahkan. ya, tak diendah, Ada ruang nak ada ruang. argue lagi. Ya, betul. So anak akan rasa kedudukan ibu tu sebenarnya rendah. Okey, so kalau ayah dengan sengaja mengabaikan apa yang Mm-mm. ibu pesan, Mm-mm. pasanganlah sengaja Mm-mm. mengabaikan teguran atau nasihat pasangan, maksudnya dia akan merendahkan kewibawaan pasangan di depan Mm-mm. mata anak. Betul. If Mm-mm. it's done di depan mereka, dilakukan di Mm-mm. depan anak-anak sendiri. So nanti apa akan berlaku? Next akan datang kalau ibu bagi arahan pun, Okey. anak ni dia tak respect, dia tak ada rasa nak Okey. Yalah, hormati. tak ada wibawa lah Tak ada ibu. wibawa, ibu tak ada kan. So benda tu ni benda kes yang macam yang remeh-temeh lah kan. Okey, betul. So benda-benda tu kita perlu jaga pasangan kita punya Walaupun daripada hal yang kecil. hal yang kecil. Kita perlu hormati pasangan kita. Dua-dua belah pihak kan. Maksudnya ayah perlu hormati ibu, ibu perlu hormati ayah. Walaupun kita tak setuju dengan pendapat mereka, kita tak boleh nak bangkang ke atau marah depan anak-anak. Kita cakaplah dalam bilik. Bincang di tempat yang tiada anak-anak lah. Okey. Kita bincang, kita konflik kan. Makan kat mana sepatutnya kan. Apa yang kita sepakat sebenarnya. Bila dah capai sepakat, benda tu yang kita akan bawa untuk Ke umum lah. ke umum. Public. Maksudnya kita dah mesyuarat. So kita pindahkan lah bentuk arahan ke kan. Supaya anak tu boleh ikut. Supaya anak-anak tidak keliru. Okey. Kan. Walaupun kita kata anak-anak tu adalah ahli keluarga kita, tapi maksudnya ibu dan ayah dia ada macam kita kata keaiban mereka yang perlu ditutup juga pada anak-anak. Betul. Okey, dia ada ruang privasi lain pula. Sebab kedudukan ibu dan ayah ni adalah tinggi dalam Okey. institusi keluarga. Ibu ayah ni ada tinggi kan. Macam kita pun kerja kita ada bos kan. Betul. So benda tu anak-anak tu perlu tahu yang dia kena respect ibu ayah. So, macam mana nak bina hormat seorang anak terhadap ibu dan ayahnya bermula pada ibu ayah tersebut. Cara dia. Cara macam mana ibu ayah hormat Pasangan. pasangan, anak-anak akan ikut. Okey. Dan kita didik anak. Anak kena hormat ibu. Anak kena hormat ayah. Okey. So tadi teguran kan. Macam mana pula contohnya kalau memang ayah tu buat ayah lagi. Kalau mak tu buat salah contoh. Mak buat salah dan ayah pernah tegur anak untuk kesalahan yang sama. And then tuk mak buat salah yang sama dan anak nampak mak buat salah tu. Boleh tak ayah tegur mak depan anak-anak dengan teguran yang baik? Supaya anak tahu ayah kalau mak salah pun ayah tegur juga. Boleh. Dan teguran tu berlaku dalam bentuk yang baik. Okey. Dan mak pun okey je mak minta maaf. Sebab mak boleh cakap mak pun manusia juga ada buat kesalahan. Kalau macam tu perlu merendahkan wibawa tak? Tidak. Tidak. Okey. Sebab anak-anak perlu belajar bahawa manusia ni tak perfect. Bukan Mak dia sempurna. buat salah, ayah dia berhak tegur. Berhak tegur. Dan jika mak buat salah depan anak pun atas kesalahan yang macam mak kata okey benda ni tak boleh tapi mak terbuat kan normal kan kita kata kat anak tak boleh. Mak makan depan TV lah. Mak makan depan TV juga. Mak termakan tengok terkantai pula dengan anak kan. So tak minta maaf, mak tak sengaja. Okay, InsyaAllah next time kita tak buat lagi. Normal je lah mak pun manusia, ada salah, anak pun boleh tegur. Kita ada ruang kat situ. Kan? Tapi teguran mestilah teguran yang baik. Bukanlah macam tengking ke kan, yang merendahkan martabat seorang ibu dan ayah. Boleh minta maaf ibu ayah kalau buat salah, minta maaf kepada anak-anak bukanlah satu benda yang aib ataupun benda merendahkan martabat. Saya pernah dengar seorang pengaruh yang cakap jangan terlalu kerap minta maaf pada anak sebab dia akan menjatuhkan wibawa ayah atau mak. Ada macam tu, contohnya macam dia memang keep on ulang kesilapan yang sama. Lepas tu setiap kali buat tu dia minta maaf ataupun dia selalu terpukul anak atau termarah anak dengan teruk. And then tapi setiap kali buat dia minta maaf. Adakah kesalahan berulang-ulang? Walaupun selepas tu dia minta maaf, akan tetap menurunkan wibawa mak dan ayah. Ada setengah orang kan, dia ada jenis orang suka minta maaf. Very apologetic. Saya macam tu juga sebenarnya. Minta maaf. Apa-apalah contohnya, kadang-kadang setuju juga ikut konteks jika kadang mak tu rasa dalam fasa dia mendidik anak ada tersalah. Ikutlah kadang tak obvious pun. Masa anak pun kita perasan kan. So benda tu hanya mak je tahu. Macam contohnya saya tak patutnya marah anak. Contoh apa bagi?
Maksudnya situasi yang sepatutnya taklah besar sangat. Maksudnya anak tu pun tak tahu. Tak perlulah minta maaf tadi mak apa-apa ada buat kesalahan ke apa kan. Okey, anak pun tak Ah, merasa tu macam benda kesalahan besar. besar. Okey. Contohnya kesalahan besar yang macam obvious ni macam dia kena balance lah sebenarnya. Tak boleh nak cakap macam bukanlah minta maaf tu sahaja, betul. Kan? Ada waktu, ada ketikanya kita tak perlu pun minta maaf kepada orang sebab kesalahan kita tu orang tu tak tahu, hanya kita dengan diri kita atau kita dengan Allah je lah yang tahu. Kan? So benda tu kita simpan dan kita kata insya-Allah next time kita tak akan buat lagi. Sebab kita manusia. Tapi memang saya akui ada cerita orang pun suka minta maaf. Ya. Minta maaf. Minta maaf saya ni segala semua benda minta maaf. So mungkin disebabkan dia tak ada keyakinan diri. Mungkin lah kan, kita tak tahu sebab apa. So benda tu kita tengok balik. Dia tak adalah macam benda ni tak ada semua yang ni je betul kan. Macam minta maaf betul atau tak minta maaf pun tak betul. Dia ada case by case lah, kita tengok macam mana. Konteks sesuai ke kita minta maaf atau ada setengah tempat mungkin tak sesuai cakap depan-depan macam tu kan. Betul. Kena tengoklah keadaan macam mana. Kiranya secara asasnya tak salah pun untuk ibu atau ayah minta maaf. Betul. Tetapi kena tengok keadaan yang betul-betul perlulah. Betul-betul perlu. Dan benda tu perlu dinilai oleh ibu ayah tersebut lah macam mana. Kan? Apa kesan dia kalau contoh kan mak ayah ni dia minta maaf pada anak. Contohnya untuk dia terbuat silap ataupun dia terbuat zalim pada anak, kemudian dia minta maaf, ada tak kesan baik pada anak tersebut? Ada, mungkin anak rasa kan ada ibu ayah ni macam saya sebutkan kan, bukanlah manusia yang perfect, ada salah kan, dan mungkin ada setengah tu anak-anak terasa dengan kesalahan ibu ayah tersebut. Tidak salahnya lah kita minta maaf kepada anak tu, dan kita berjanji kita tak buat lagi lah kan. Dan sebenarnya kita nak ajar anak supaya anak ni pun ada ruang dia buat salah. Dia bukannya kita nak didik anak ni, bukan nak jadi anak ni perfect. Awak tak ada buat salah kan. Ada setengah budak tu dia tak boleh langsung dia buat salah. Sebab mak ayah dia kata awak tak boleh buat salah. Dia belajar macam tu. Mungkin mak ayah dia tak cakap lah. Tapi bila dia buat salah, terus kena. Ataupun dia melihat ibu ayah ni sangat baik, sangat perfect. Kan. Tak pernah buat salah langsung. Kalau buat salah pun macam cover line kan. Mungkin anak dia tak nampak. So kita sebenarnya ajar anak, tidak mengapa awak buat salah, yang penting awak minta maaf dan berjanji tidak mengakui dan tak buat lagi. Kan? So benda tu tak adalah macam menyebabkan anak tu jadi macam terlalu stres kan. Ada setengah dia semua nak perfect kan. Tak boleh langsung terima kesilapan diri. Maknanya yang berat ni kan kita nak maafkan diri kita. Kan bila kita buat salah tu kan, orang dah maafkan kita tapi kita sendiri tak boleh nak maafkan diri kita di atas kesilapan yang kita buat. Dan benda tu sangat berat dan terbawa-bawa. So kita jadikan anak ni sebenarnya dia ada formal, informal kan. Sebenarnya daripada tujuh ajar ibu ayah tu anak belajar banyak. Oh macam ni rupanya bila salah dia minta maaf kan. Bila dia berarti dia pergi sekolah, dia akan belajar bila buat salah dengan kawan dia akan minta maaf. Ini caranya untuk minta maaf. Maksudnya kalau kita wujudkan budaya meminta maaf dan memaafkan, dia memberi lebih pendedahan pada anak untuk menghadapi konflik hidup lah. Betul. Dan untuk tolerate dengan kesalahan-kesalahan. Sebagai manusia biasa mesti ada salah. Mesti ada salah. Kan tak boleh lari pada kesilapan. Yang penting adakah kita bertanggungjawab atas kesalahan yang kita buat tu. Nak bertanggungjawab tu adalah satu benda yang berat sebenarnya kan. Dan apatah lagi dia tiba nak minta maaf. Dan jika benda tu berjaya disampaikan, dididik anak akan dapat menghadapi cabaran akan datang lebih baik. Dia tahu hidupnya akan datang ni memang banyak. Dia dapat rasa macam rencam kehidupan lah. Betul. Maksudnya bila salah, okey macam ni aku nak buat. So itu pengalaman-pengalaman yang mak ayah bagi anak-anak belajar lah. Betul. Okey macam mana pula? Tadi kan kita mula jadi cakap pasal mak dan ayah. Sebenarnya kan mak dan ayah ni dua entiti yang perlu jadi pasukan. Tapi kadang-kadang memang ada pasangan yang mengabaikan atau kita neglect mengabaikan dia punya tanggungjawab. So adakah patut pasangan cover line untuk menyebabkan masih ada father or mother figure yang ideal untuk anak,
Ataupun bagaimana dia nak menjelaskan kepada anak sebenarnya apa yang ayah atau mak buat ni tak elok. But we have to go through it. Kita kena hadapi benda ni. So macam mana kalaulah diuji dengan pasangan yang tidak menjalankan tanggungjawab, macam mana kita dengan anak-anak sama ada nak terus jaga nama baik dengan cover line ataupun menjelaskan kesalahannya kepada anak-anak dan bagi tahu benda sebenar, benda ni tak bagus. Ayah juga atau mak juga manusia biasa yang buat silap. So contoh kadang-kadang ibu-ibu tunggal ke ayah tunggal. Ada istilah ayah berdikari. Oh, maksudnya ibu tunggal ni dah berpisah. Berpisah ataupun yang ada suami tapi maksudnya dia seolah-olah ibu tunggal. Anak tidak melihat ada figure ayah. Ataupun samalah macam suami yang isterinya mengabaikan anak-anak. Masih ada ayah dan mak tetapi salah satunya tidak memberikan perhatian dan tak jalankan tanggungjawab. So, dari mana batasan yang kita perlu menjaga ahli pasukan? Ataupun bila saat yang kita boleh gugur? Bukanlah gugurkan dia, maksudnya kena jelaskan pada anak-anak. Kalau boleh jelaskan pula tahap umur yang mana? Contoh kan ada orang kadang-kadang mungkin suami memang tak balik sebab dah lepaskan tanggungjawab. Tapi dia kata, oh ayah pergi kerja. Semata-mata nak bagi anak ni tak ada pandang buruk pada ayah. Boleh ke buat macam tu sebenarnya? Sebenarnya anak-anak, kita sebut anak-anak lah. Anak-anak ni maksudnya dia tak dewasa lagi kan? Okay. Kan? Anak-anak di bawah umur. Kan? Yang di mana fikiran dia, minda dia ataupun otaknya masih tengah membesar. Kan? Membesar. So banyak benda yang dia akan absorb. Kan? Pembentukan otaknya berdasarkan apa yang dia lihat, kan? Dia belajar. Dan ada juga pasangan yang diuji lah macam Adibah sebutkan yang ada masalah. Okey. Sebenarnya sama ada pasangan yang diuji ni sama ada ibu ataupun ayah tidak seharusnya menjadikan anak-anak ni sebagai tempat untuk kita meluahkan perasaan. Maksudnya boleh luah lah. Maksudnya macam sedih lah dengan ayah macam ni. Sebenarnya anak tu dia akan ni anak-anak yang masih kecil dia akan confuse. Remaja pun akan confuse. Baginya ibu ayah ni adalah tempat untuk dia dapatkan kasih sayang. Kan? So dia tak tahu macam jika ibu atau ayah mengadu pada dia. Macam dia pula kaunselor kan. Padahal dia pun sebenarnya tak mature lagi. Dia yang nak belajar daripada mak ayah ni. Dia nak macam seek comfort pada mak ayah. So bila kita mengadu kat dia, so dia akan rasa macam saya ni anak ke? Saya ni kaunselor ke? Ataupun apa saya punya keadaan? Dia akan confuse kat situ. Dia akan keliru. Bila kita meluahkan, menceritakan kan semua benda, anak-anak ni dia tak tahu nak buat macam mana. Tapi pada masa sama, dia akan rasa macam dia kena jaga ibu atau ayahnya lah. Kalau ibu ayah dah mengadu benda-benda sedih, dia rasa dia nak jaga perasaan lah. Mungkin dia rasa nak jaga perasaan kan sebab kalau ikutkan situasi dia keliru. Keliru dia ni status dia sebagai apa. Sebenarnya benda tu tidak sihat lah untuk perkembangan emosi anak-anak. So kita kena elakkanlah cerita. Sepatutnya kita pergi kepada orang yang sepatutnya. Kaunselor, kan? Ataupun terapi. Nak meluah masalah yang berat-berat atau melibatkan pasangan yang serius lah. Tak sesuai dengan budak-budak. Tak sesuai sebab budak-budak dia kan dia belum matang. Dia otaknya baru tengah nak otak emosi tu kan, perkembangan emosi tu tengah berkembang. Kita akan membantutkan perkembangan emosi jika kita datang mencurahkan segala benda masalah kita. Walaupun sekadar nak release je pun negatif. Dia akan make kesan juga. Sebenarnya make kesan kepada anak-anak tersebut. Kalau nak tanya, contohnya ada situasi yang tersepit lah, mana ayah apa semua, hanyalah sekadarnya. Sekadarnya lah. Kan, sekadarnya pun, tu pun masih lagi dalam konteks, kita grey area lah, tak tahu banyak-banyak kan. Tapi sekadarnya anak perlu tahu sahajalah. Bukanlah macam kita cerita segala-galanya kan. Ataupun menipu. Menipu tak pastilah konteks sebab ada kan benda tu boleh kadang-kadang anak ni tak faham pun kan. Tapi sebenarnya anak dia dah makin besar, dia tahulah sebenarnya dulu mak cakap ayah pergi kerja, sebenarnya ayah memang tak ada. Nak bagi tahu yang sebenar kan tak faham pula kan. Tak faham pula nak cerita A sampai Z. Ya betul. So sekadarnya kan untuk anak-anak tu tahu di mana ayah dia. Sebab apa yang berlaku antara pasangan
adalah cerita pasangan. Okey. Itu chapter lain lah, bab lain. Kan? Apa yang berlaku Ha. macam konflik antara suami isteri tu, itu bab lain yang perlu dipisahkan daripada hubungan mereka dengan anak-anak. Konflik Kan? yang Konflik. berlaku sepatutnya tidak masuk ke dalam kehidupan anak-anak. Sepatutnya kita jaga dengan baik supaya tak sampai diketahui oleh anak-anak kita. Okey. Macam kita pun kan ada kadang-kadang ada konflik dengan pasangan kan. Kadang benda remeh-temeh pun benda tu kalau boleh kita selesaikan dalam bilik. Kan? Jangan sampai anak-anak ni terkesan. Anak-anak ni dia tengah belajar, dia akan absorb apa benda semua kan yang dia nampak kan. Jika dia nampak macam sama ada mak atau ayah ni ada masalah, kan masalah, nanti besar nanti dia juga akan pikul tanggungjawab sama mak atau ayah. Jadi model apa, nak cari model apa. Jika terlalu macam ayah atau mak dia terlalu teruk kan, nanti besar nanti dia nak model macam mana kan. So kita seboleh-bolehnya kita selesaikan kan bersama pasangan kita, tak kisahlah isu apa benda pun, ribut taufan pun, kita selesai sama pasangan kita. Jika benda tu tak boleh diselesaikan, kita minta pandangan ataupun pertolongan orang lain. Okey, Itu lebih baik. Macam kaunselor ke. Betul. Anak-anak ni bukanlah pihak yang sesuai untuk kita meluah rasa betul. lah tentang konflik mereka, orang besar. mereka bukan kaunselor. Okey. Mereka hanya anak-anak kecil di bawah umur yang masih tak tahu apa-apa. Sebab kesannya perkembangan emosi dia akan terbantut. Okey. Dia akan keliru. Betul. Macam-macam. Orang kata kalau macam mak atau ayah lah, tapi biasanya mak lah, kalau dia nangis depan anak pun terlalu kerap, dia akan menyebabkan anak tu jadi sangat sensitif. Betul ke? Ataupun bagi kesan berkandungan, kalau waktu mengandung dia selalu sedih. Bagi kesan tak sebenarnya? Saya tak langsung beri kesan kepada kandungan tersebut, emosi ibu tersebut. Kita akan lihat juga lah sejarah kan, macam mana mak masa mengandung okey ke ataupun ada depression kan. Itu bagi kesan juga. Beri kesan sebab bila kita ada stres kan yang terlampau ataupun depression atau anxiety, sebenarnya bukan sahaja emosi, sebenarnya dalam badan kita ni keadaan adalah setengah stres. So ada hormon yang tidak stabil. Bila hormon tak stabil tu dia akan ada setengah organ tu akan terjejas kan. Kalau ada kandungan akan terjejas. Secara tak langsung. Itulah cara stres menyebabkan kesan terhadap bayi dalam kandungan. Badan kita. Macam contohnya kalau kita makan benda baik untuk dapatkan anak kan. Untuk anak. Macam tu jugalah kalau kita terlalu stres yang teruk, benda tu beri kesan kepada bayi dalam kandungan juga. Okey. Maksudnya kalau menangis depan anak pula? Menangis depan anak. Okey, menangis depan anak, menangis sedih lah kan, menangis gembira. Menunjukkan sisi lemah kita. Tidak mengapalah. Kalau macam dia ikut case by case jugalah. Kalau dah menangis, sebenarnya tak ada masalah lah kan, dah menangis depan anak kan. Sebab anak mestilah akan tanya kan, mak macam mana kan. So anak akan melihatlah kesedihan mak. Benda tu sebenarnya untuk seorang ibu tu, dia sebenarnya okey je lah meluahkan perasaan kan. Bukan meluahkan perasaan, maksudnya menunjukkan perasaan dia kepada anak. So tapi tengoklah dia punya keadaan macam mana. Kalau macam terlalu kerap, maksudnya dia ada depression, takut ada depression ke, anxiety ke, apa yang perlu dia dapat rawatan. Keadaan normal tu biasa je lah. Kalau tenang kita, pada masa anak pun akan tahu, mak, kita boleh cakap dengan anak kan, mak sedih. Ni maksud normal lah, bukan depression apa semua. Nangis dalam keadaan normal. Normal, kalau kan normal, kita apa tu, nangis tu anak akan, kalau anak tak tanya, kita tanya, mak tengah sedih sebab tu mak nangis. Kan, untuk legakan perasaan sedih tersebut lah. Kalau kita tunjukkan ke anak, so anak akan belajar, ini adalah sedih. Sedih tu maksud menangis. Dia belajar cara ekspresi emosi. Dan dia belajar emosi tersebut. Okey. Sebab kadang-kadang anak ni dia tak tahu berserabut dalam diri kan, macam mana nak manifestasikan dalam bentuk kata-kata kan. Benda ni sebenarnya, ni maksudnya sedih. Okey, dia belajar dekat situ. So ini kalau marah, mak tengah marah ni, dia tahu muka mak marah. So kalau dia mengalami situasi yang sama, dia akan faham, ini adalah marah.
bagus juga lah timbulkan persoalan ni sebabnya kita sebenarnya kena ajar anak kita ni kenali emosi juga. Ajar kenal emosi. Kenali emosi. Okey, jadi maksudnya doktor, kadang-kadang ada orang jual yang carta emosi. So yang tu boleh jugalah digunakan. Boleh. Ada juga yang benda tu boleh didapati dekat online pun boleh lah. Maksudnya kita nak biar anak-anak tahu ya, emosi dia tengah marah ke, sedih ke. Memang kena ajar ke benda tu? Benda tu Macam kena tunjuk ke ini marah, bukan ke dia belajar semula jadi. sebab benda tu pelajaran kan. Okey. Ada anak-anak sampai ada yang dah remaja pun tak kenal emosi tu apa. Oh, jadi Dia macam mana tahu kesan dia tu? macam dia tahu benda tu tak best, tapi dia tak ada nak cakap dalam kata-kata kan. Macam kita tak tahu apa benda tak best ni dalam diri kita, pernah tak ada perasaan Adibah? Serabut. Rasa macam serabut je apa Ya. benda ni. Tapi bila akhirnya kita tahu, kita dapat definisikan yang serabut ni sebenarnya adalah rasa gemuruh. Sebenarnya serabut ni kan kita risau pasal anak kita. Okey. Kan benda tu dapat beza kan daripada serabut. Macam tak tahu apa benda. Akhirnya kita berjaya definisikan keserabutan kita dengan benda yang lebih boleh difahami. Solid lah. Kan betul tu lagi bermakna kan. Betul. Walaupun kadang serabut tu masih lagi serabut. Tapi dia macam dah lain sikit. Kita dah kelaskan, tahu ni lah punca dia. Adalah Sebab puncanya serabut. Inilah marah serabut. Kadang-kadang perasaan kita ada tak best kan. Betul. Kita pun tak tahu apa benda tak best ni. Kita ni marah. Kita sedar hati lah. Orang Melayu kata tak sedar hati kan. Ni tak best, tak sedar hati ni sebab apa? Risau ke, takut ke, ada buat salah ke, kan rasa sedih ke. Tapi tahu rasa memang tak sedar hati. Kan? Lepas tu macam susahlah kita nak express kan. Betul. Tapi bila kita sebenarnya dapat, akhirnya sebenarnya saya ni risau sebenarnya kan. Okay. Tapi kadang-kadang emosi dia campur bau lah. Tapi bila kita boleh tahu benda tu lebih bermakna, dan anak-anak tu pun macam tu juga. Dia akan belajar. Dia akan belajar. Bayangkan baby dari kecil kan. Macam mana dia nak cakap yang dia nak lapar ke, rasa tak selesa. Dia nangis kan. Nangis betul. Dia rasa macam tak okey. Tapi masa baby juga, mak akan cakap, padalah nangis, rupanya tak selesa kan. Emosi penuh. Sebenarnya anak tu belajar. Okey. Daripada indirect lah, dia belajar daripada komunikasi. Memang dia tak nak cakap kan. Tapi dia belajar, ni rasa tak selesa. Kita nampak mak-mak sebenarnya dah mula mengajar. Kan, kan kita tengok mak-mak macam mana. Okay, tahu tak saya padan lah pampers penuh, dah basah. Berak rupanya. Nak susu kan. Semua benda-benda yang tak biasa dia klasifikasi satu benda yang besar. Semakin dia meningkat usia, ibu-ibu ni dah cuba kelaskan. Ni rasa perut ni lapar, ini rasa nak susu, ini rasa tak selesa pampers kan. Sampai anak tu bila bercakap, dia cakap biak ke kan, buang air besar. So benda tu lebih menenangkan anak-anak tu lah. Macam juga emosi, mereka macam emosi berkumpul-kumpul, sedih lah, rasa macam tak best, marah pun rasa tak best. Bila ibu atau ayah kan yang paling dekat mereka dapat klasifikasikan emosi, nampak macam anak tantrum, nampak macam marah, kita pegang dia, kita cakap, apa ni macam adik Alung tengah marah ke ni. So sebenarnya waktu ketika itu dia akan belajar, ini adalah marah, perasaan ni. So kita tak boleh lah nak abaikan je. Jangan boleh. nangis. Kalau nangis Tengok cakap perangai. nangis, tengah sedih ke, tengah sedih penting. Kata highlight lah. Highlight. Sebab bila dia mengalami macam situasi yang sama, dia boleh cakap, mama tengah rasa sedih, tengah rasa marah, tengah risau kan. Benda tu lagi mudah untuk dicakap. Dia daripada dia nak cakap pun tak ada, nak cakap tak ada benda, tak terluah. So benda tu lagi berat bagi mereka. So bila kita ajar mereka, sebenarnya kita nak ajar mereka luahkan dengan kata-kata lebih baik daripada tindak tanduk yang macam tak berada. Kawal lah. Antara pelajaran lah yang mungkin para penonton pun boleh praktiskan kat rumah kan, untuk ajar anak emosi. Yalah, selama ni kita ingat macam tak sangka benda tu juga kita boleh didik. Bermaksud dia akan bantulah, pasti akan membantu anak-anak pasti nanti kan. membantu. Orang yang lebih terkawal, mampu untuk mengawal amarah. Kalau dia marah, kenal pasti masalah dia.
berbanding dia kadang-kadang buat masalah, rupa-rupanya ada benda perasaan yang dia tak mampu nak luahkan. Ya, macam mana pula kalau dalam pasangan, ya, ibu dan ayah. Kalau dia sama-sama nak didik anak, sebab ialah banyak sangat faktor, emosinya kena jaga, fizikalnya dijaga. Kadang-kadang dia akan membuatkan disebabkan anak-anak ni lah mak dan ayah mungkin akan banyak bergaduh. Pasangan antara sebab pergaduhan kadang mungkin berpunca daripada masalah anak-anak juga. Ni sebab awak manjakan anak. Ni sebab awak manjakan anak jadi macam ni. So kadang-kadang kedengaran ayat yang tak enak sebegini. Macam mana doktor? Sifat nak blame each other ni. So oleh sebab itulah penting ibu dan ayah ni sepakat. Sepakat apabila kita berbincang, kita keluar satu kesepakatan dan kedua-dua pihak kena bertanggungjawab di atas kesepakatan tersebut. Kan? Contoh, kita ambil contoh yang tadilah makan depan TV. Okey, Okey, mak tak nak anak makan depan TV. So dia bincang dengan ayah. Ayah kata, kenapa pula tak boleh? Saya dari kecil pun mak ayah saya okey je makan depan TV. Lagi macam perbezaan budaya keluarga kan? Betul. Nilai sebuah keluarga tu beza. Betul. Bila kita berkahwin, suami kita ni daripada background lain kan. Kita si isteri pun daripada background lain. Betul. Bertemulah dalam satu rumah. So akan berlaku konflik. Mesti berlaku konflik kan. Macam seorang boleh makan depan TV, seorang memang kena duduk kat meja makan. So konflik akan berlaku. Dan sebenarnya bagus konflik berlaku, dia akan perbincangan. Macam mana urusan konflik ni? Sebab ada pergeseran lah. Pergeseran. Ada orang dia biar je lah kan. Macam malas nak uruskan konflik. Ataupun dia memang keep on marah je lah. Marah. Dia malas nak berhadapan dengan konflik tersebut. Mengelak. Dia marah. Atau dia diam diri. Kan? Dia ada dua pol lah kan. Yang penting kita kena uruskan konflik tersebut. Bila uruskan konflik, satu, kita akan dapat capai toleransi. Apa yang kita boleh toleransi walaupun kita dua-dua background berbeza, tapi kita kena ada satu benda sepakat sebab kita dah membina satu institusi keluarga. Kan? Dia nak ikut pattern mana cap. So, kalau dua-dua nak ada chop, macam mana dia tak boleh. Kita kena ada keluar cap yang baru. Kan? Sebab nanti anak tu akan bawa benda tu keluar. Sama, benda sama. So kena ada sepakat. Kita nak toleransi apa. So hasil toleransi tu yang kita wujudkan budaya dalam rumah. Rumah yang anak boleh ikut. Kan? Itulah tak boleh terlalu ideal sangat. Sebab nanti akan kerap juga kan macam nak satu undang-undang kata dalam rumah kan. Lepas subuh, contoh lepas subuh semua nak buat aktiviti sekian-sekian. Tapi kalau terlalu tinggi sangat mungkin ada konflik juga. Kan ada konflik. Itu kita akan berbincang balik. Kita tak boleh apa semua. Sebab penting anak tu nak tengok mana. So macam tu juga, itulah maksudnya berbincang. Nak wujudkan toleransi, nak wujudkan budaya apa kat rumah. Yang adalah terima oleh anak-anak. Sebab benda tu yang kita nak buat untuk didik anak-anak kita. Kita nak apa dalam rumah kita. Kan? Dengan background sekian-sekian, kita nak rumah kita ni macam mana. Walaupun awak dari A, saya daripada B kan, atau Mars dari Venus kan. Betul. Tapi kita nak didik anak ni, kita nak ikut apa, nak guna acuan apa yang nanti ada template. So benda tu kita kena bincang. Bila dah bincang kan, dia biasa ada lah kesilapan kan. Apa semua. So bila ada kesilapan kita bincang balik. Dan semestinya bila kesilapan tu kita tak boleh salahkan. Awak lah salah, saya dah kata dah jangan ni. Tak boleh sebab kita dah bersepakat. Hasil sepakat kita tu kita kena bertanggungjawab sama-sama. Bulan sama. Kena macam kita meeting juga, kita buat meeting. Dalam meeting semua orang bagi idea kan. Mungkin idea yang akhirnya keluar tu kita tak setuju pun. Tapi sebab kita dah meeting, semua orang sepakat dan tidak seharusnya bila tak jadi benda tu kita salahkan antara satu sama lain. Sebab kita kena bertanggungjawab atas hasil kesepakatan tersebut. Sebab itulah bila dah berlaku macam tu kita tak disalahkan depan awak yang salah, mak yang salah, ayah yang salah. Sepatutnya benda tu tidak berlaku. Kan? Jika kita faham. Sepatutnya blaming, saling menyalahkan tidak berlaku di antara ibu dan ayah, suami dan isteri. Tapi dia kena bermula dengan mesyuarat. Mesyuarat kan? Mesti ada perbincangan lah. Sebab saya rasa kalau kita macam asyik menyalahkan juga, sebenarnya suasana dalam rumah tangga tu mungkin tak kita akan didik anak-anak juga to blame other people. Betul.
Dia akan belajar Budaya dan menyalahkan. Ayatnya sama. Nanti bila dia dah berkeluarga, Ha, dia akan menyalahkan pasangan. betul. Benda tu tak Ya, ada. ya, ya. Baru Kan? terdetik. Betul lah maksudnya. Kalau kata sekecil-kecil macam pendidikan emosi pun anak boleh belajar. Apatah lagi kalau menyalahkan ni, maksudnya nanti mungkin dia buat salah dan dia bersifat menyalahkan orang lain. Betul ke? Betul, akan menyalahkan orang lain kan. Dia tak berani nak bertanggungjawab Ya, atas apa yang dah ni sepakat. Mungkin boleh jadi juga salah menyalah tu diorang asalnya memang tak bersepakat pun. Ya. Kan? Jika para penonton belum bersepakat, kena ada kesepakatan, kan? Cuba cari titik toleransi dan bila dah ada titik toleransi tu, cuba uruskan kan hasil daripada toleransi tu kan. Apa yang akan berlaku. Kita uruskan yang baik. Kita boleh tambah baik lagi kan. Yes. Kan? Maksudnya memang kalau nak jadi mak dan ayah yang serius kata satu tim, kumpulan, maksudnya memang tak boleh lari pada perbincangan lah. Memang kena bincang, kena musyawarah, kena rajin berfikir. Tak boleh ikut awak lah. Tapi bila berlaku benda yang salah, salahkan awak juga. Contoh kan. Bila masa berbincang tu? Kalau salahkan tu memang tak ada bincang lah. Tapi kalau kita nak berbincang bila? Yang terbaik. Dalam bilik Itulah maksudnya nak tanya anak ke? Ibu ayah kena ada masa bersama. Tidak libatkan anak lah. Tapi masalahnya kadang-kadang kita ibu ayah ni terlalu sibuk kan. Ya betul. Yelah nak orang keluar pagi memang tak jumpa. Nak cari masa bersama untuk bercakap tu susah. Betul. Okay, maksudnya mak ayah kena put aside masa lah. Betul. Kena ada masa untuk duduk bersama sebab rasanya kalau kata nak bincang untuk anak-anak takkan anak-anak boleh dengar pula kan. Sebab tak termasuk lah. Masalah alim syarat sebab time tu lah mungkin kalau ada berselisih nak gaduh. Ya, nak berdebat. Betul kan? Betul. Jadi bila tu? Masa-masa lain yang boleh cadangkan. Apa tu, ibu ayah tu kena cari masa. Cari masa lah. Cari masa sendiri. Sebab antara isu yang kadang-kadang tu bukan tak nak berbincang kan, Adibah. Sebab tak ada masa. Ya betul lah. Sebab tak ada masa semua sibuk kan. Balik pun dah penat. Penat, so ikut je lah apa-apa kan. So kena cuba cari masa, kena usahakan cari masa untuk berbincang lah. Jadi konklusinya, kalau bab emosi ni memang sebenarnya tugas mak ayah jugalah untuk memperkenalkan dan mengajar anak tentang jenis-jenis emosi. Walaupun sama ada secara langsung atau tak langsung. Kalau secara langsung tadi tu macam memang kita khaskanlah letak carta, ajar, tunjuk kan. Tapi secara tak langsung tu dengan cara kita sendiri ekspresi dan menjelaskan emosi. Betul ke? Betul. Tepat sekali. Jadi itulah ni benda baru juga untuk saya. Selama ni saya sangka macam yalah benda tu kita boleh belajar sendiri. Tapi rupanya kalau mak ayah tunjuk ajar lebih bagus. Betul? Betul. Itulah pentingnya pendidikan secara sedar. Maksudnya ibu ayah tu sebenarnya dia sebenarnya sedar apa yang tengah ajar pada anak dia. Supaya benda tu maklumat, info tu dapat disampaikan dengan baik. Sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, formal ataupun secara informal. Yang penting ibu ayah tu ada mindset. Anak-anak ni mesti diajar mengenai emosi, mengenali emosi, macam mana nak uruskan emosi kan. Tapi topik dia panjang lagi lah ya Adibah. Banyak lagi benda-benda yang perlu ibu ayah belajar untuk diajar, untuk dididik, untuk mendidik anak-anak. Betul, maksudnya sebenarnya mak ayah ni dia jadi cikgu hari-hari. Dah sepanjang masa. Ada je mata-mata yang memandang dan tubuh-tubuh yang mengikutnya. Okey, jadi itu bab emosi lah. Macam mana pula kalau tadi cakap pasal reputasi dan wibawa pasangan. Okey, katalah ada dalam kalangan kita selama ni biasa memburukkan pasangan depan anak ataupun biasa buat perkara yang dia tak niat pun nak jatuhkan wibawa pasangan tapi terbuat. Contohnya tadi dia mungkin ada buat benda yang pasangan dia tak bagi anak buat tapi dia buat juga. Ataupun dia banyak membangkang nasihat pasangan di depan anak-anak ke. Ada cara tak untuk kita kembalikan balik reputasi ibu dan ayah di mata anak-anak? Terutama kalau mungkin kesilapan tu disumbang oleh pasangan itu sendiri. Mak yang mungkin tak hormat suaminya, ayah anak-anak tu. Kemudian anak-anak pun belajar benda yang sama. Suami yang mungkin selalu komplain atau memperlekehkan isteri depan anak-anak. Mungkin bila tahu ni, baru tahu. Rasa macam insaf. Nak berubah. Tapi boleh ke kita switch balik? Di pemikiran anak-anak tu, dia punya
pandangan reputasi mak ayah dia? Benda tu boleh dibina. Okey, boleh dibina. Boleh dibina dan mesti bermula daripada ibu dan ayah sendiri. Okey. Okay, ibu dan ayah perlu bersepakat, perlu cuba menguruskan konflik kan yang berlaku antara ibu dan ayah kan. Selesaikan konflik tersebut dan juga suburkan kasih sayang antara ibu dan ayah tersebut. Bila ibu dan ayah ada hubungan yang erat, kasih sayang yang erat, mereka secara tak langsung akan hormat antara satu sama lain. Benda tu akan berlaku secara natural sebab dah sayang kat pasangan kita. Betul. So kita pun akan hormati Nak layan dengan baik. nak layan dengan baik kan. Dan kita sebelum-belumnya kita tak nak pun nak mengaibkan pasangan kita kan, merendah-rendahkan pasangan kita di mata orang lain kan. Termasuk anak lah. Betul. So kuncinya hubungan ibu ayah tu mesti baik. Mesti erat balik. Pereratkan balik kan. Mesti dibina. Dia bukanlah macam kita dah akad nikah dulu kan. Kita boleh biarkan begitu. Tak. Kasih sayang tu hari-hari perlu dibina. Dia tak akan datang bergolek. Datang macam sebab kalau dah suami isteri automatik sayang. Tidak. Sayang tu ada juga datang pudar. Boleh tawar juga. Boleh tawar kan. Perlu letak sikit bayar manisnya, rasa balik kan. Dia tak boleh sebelah pihak sahaja. Dua-dua pihak harus memainkan peranan. Macam mana kita nak suburkan balik kita punya kasih sayang. Sentiasa fikir kan. Sentiasa ada dalam fikiran, sentiasa ada dalam doa kan. Macam mana nak suburkan kasih sayang. Apabila ibu dan ayah tu selesai, maksudnya hubungan akrab, konflik pun boleh diurus dengan baik kan. Boleh faham antara satu sama lain. Maksudnya masalah seterusnya tu di depan anak-anak tu akan selesai sikit-sikit. Sebab anak-anak tengok mak ayah baik, dua-dua baik kan. Hormat, saling hormat, menghormati. So secara langsung anak-anak ni akan hormat mak ayah. So reputasi mak ayah tu akan lebih baik. Sebab jika kita hanya nak kalau kita berlakon kan depan anak-anak, kita nak tunjukkan. Tunjukkan sekejap. Sekejap je kan. Kita tak pula kita berlakon je lah depan anak-anak kan supaya mereka hormat kita. Benda tu tidak dapat berkekalan kan. Akhirnya akan terbuka jugalah kita punya kelemahan kan. Betul. Kita punya lakonan kan. Adakah anak yang lebih besar dia dapat tahu sebab dia dah makin pandai kan membaca suasana. Mungkin anak lebih besar akan tahulah kot kan kalau sekadar berpura-pura. Mereka akan rasa dapat hidu. Sebab kita ni ahli keluarga kan rapat kan. Dan rapat dan sebenarnya antara ibu dengan anak tu ada macam ada kaitan emosi, macam emosi mak kan, sebab mak yang mengandungkan anak kan. So langsung mereka dapat rasa kalau mak tu gembira, anak akan gembira. Kalau mak tu sengsara, anak akan sengsara. So nak tak nak tanggungjawab ketua keluarga untuk memastikan seluruh ahli keluarga selamat, rasa kasih sayang antara satu sama lain, dan benda ni perlu dibina, perlu diberi masa, perlu diberikan, kita kena invest kan. Macam spend masa, spend duit, wang ringgit kan. Jangan harap dia auto datang. Dia tak ada auto datang macam tu. Jika kita abaikan, benda tu tak akan datang. Dan mungkin na'udzubillah lah, dia akan hilang. Kita nak benda tu. Kita nak sentiasa subur. Kalau kita rasa tak okey, apa yang perlu kita buat untuk suburkan balik? Kita ada benda tu masuk dalam kita punya agenda. Bukanlah benda tu hanya kita letak di tepi je, agenda lain tu kita utamakan kan. Kadang-kadang bila kita disibukkan dengan mungkin kerjaya yang kita rasa benda tu lah menafkahi hidup kita, benda tu bagi anak kita makan. Saya rasa mungkin sebab itulah kita rasa mudah put aside benda lain, mengenepikan. Betul. Mengenepikan masa komunikasi, mengenepikan masa dengan anak-anak. Yang penting aku dah bagi makan, pakai sekolah. Kasih sayang tu, rasa selamat kan. Tu adalah kita punya basic needs juga. Kalau kita tengok kan hierarki keperluan asas, teori lah, maksudnya kita punya asas tu perlu dipenuhi.
tangki emosi, tangki Ya, betul. perut Kita kan. biasa tengok Rasa selamat. fizikal je, makanan, pakaian, Ah, tempat tinggal tempat kan. tinggal. So kadang-kadang kita terlepas pandang emosi. Ya. Bukan kita nak ni, tapi sebab kita dah penat Ya, kan. betul. Fokus pada fizikal. Kan kita tahulah kehidupan kita sekarang macam mana struggle kan. Betul. Semua sampai kita terlepas pandang emosi. Jadikan emosi pun salah satu benda yang perlu dititik beratkan. Kan lagi satu spiritual. Titik beratkan emosi dan spiritual. Untuk kita ada bekalan yang cukup kan. Dan juga benda ni penting untuk kita warisi kepada generasi seterusnya. Betul. Sebab kita mendidik anak kita akan mendidik anak dia akan mendidik seterusnya kan. Yalah. Kan. Dan benda tu sangat-sangat perlulah kita fikirkanlah bermula pada hari ini kan. Apa legasi, itulah legasi ya. Legasi. Legasi yang kita nak tinggalkan, biasa orang fikir empayar perniagaan, wang ringgit. Padahal tidak sekadar itu, ataupun tanpa semua itu pun kita ada lagi modal-modal lain untuk kita tinggalkan. Macam hubungan yang erat, kasih sayang, cara berkasih sayang, budaya dalam keluarga. Budaya yang baik. Kan? Macam contohnya daripada zaman atuk nenek lagi, mak ayah kita memang antara maghrib dengan isyak waktu mengaji. Contoh. Makan mesti sama-sama. Kemudian diwariskan pula budaya yang sama pada anak cucu. Itu juga legasi yang penting untuk membina hubungan yang baik. Betul, sangat setujulah dengan Adibah. Sebab wang ringgit mungkin kita tak dapat bagi pun. Zaman dulu boleh bagi tanah. Kan? Zaman sekarang nak dapat rumah sendiri pun satu perjuangan hebat. Jadi paling-paling tidak tinggalkanlah legasi dalam bentuk budaya yang baik, ikatan kasih sayang yang erat, dan apa lagi doktor yang boleh kita tinggalkan sebagai legasi? Apa tu? Budaya baik lagi? Mengurangkan contoh tauladan, mengurangkanlah contoh tauladan antara suami isteri sebagai ibu ayah, cara layanan. So benda tu sebenarnya akan berbekas dalam hati kan. Kita tadi cerita bekas mungkin trauma kan. Ya, betul. Tapi ini kita bincang bekas trauma. Tapi ini adalah bekas-bekas yang baik. Yang sentiasa akan bermain dalam fikiran. Mereka akan rasa macam atuk dulu ataupun mak dulu ada buat macam ni. So mereka akan buat pada generasi seterusnya. Betul. Contohnya macam dengan atuk biasa naik motor kan. Itu perbuatan yang ringkas sangat tapi berbekas. Berbekas dalam hati. Bekas-bekas yang baik lah. Yalah. Jadi itulah saya mengharapkan kita bila kita mendengar benda-benda macam ni, kita mengambil tauladan bersama-sama untuk memperbaiki diri kita. Iaitu bukanlah kita kata tak boleh lah pun nak baiki, anak pun dah remaja. Macam mana tu? Melentur buluh yang sudah keras. Boleh lagi? Boleh. Boleh? Boleh. Sebab tak ada istilah dah terlewat. Okey, betul tak ada dalam sudut kita punya keupayaan mental memang boleh berubah. Fikiran kita, maksudnya kita boleh, jelas benda ni ilmu kan. Kita baru tahu, bermulalah sekarang. Okey, ikhtiar lah. Ikhtiar. Dan sudah pastinya mesti ada cabaran kan. Mungkin cabaran untuk start awal, mungkin lagi mudah ke kan, dah lewat lain cabarannya. Tapi yang penting kita usaha dan kita berikhtiar dan juga kita berdoa kan semoga benda ni dapat diperbaiki kan, menjadi lebih baik kan. Ada jugalah parents kan dengan anak dia pun dah remaja macam Adibah cakap, rasa macam dah penyesalan kan, rasa macam kenapalah tak start berlalu dah kan, alamak inilah salah saya kan, ada sampai depression kan, menyalahkan kan anak dia jadi macam ni sebabkan dia. So bila benda tu berlaku, so proses seterusnya akan terganggu. Kan. Kita cuba maafkan diri kita sebab mungkin atas kita tak ada ilmu waktu ketika itu. Tapi sekarang dah ada ilmu di dada, cuba praktikkan sahaja kan. So benda tu kita cuba buat yang terbaik lah. Supaya kita dapat fokus. Anak yang mungkin sebelum ni kita dah jauh sangat kan daripada radar, kita cuba dekat-dekatkan balik. Kita cuba hubungkan balik mana hubungan yang mungkin sebelum ni som-som kuku. Kita cuba jadikan lebih subur kan, supaya anak-anak tu pun akan rasa yang ayah dia dah atau maknya dah makin dekat dengan dia. Dengan izin Allah, moga diperkenankanlah usaha. Sebab kalau tak,
dia akan macam okey dah terlewat kan, Tak buat apa-apa tak buat lah apa-apa, dalam hati. ataupun jadi depressed pula kan. Ya. Itu benda yang Yalah. kita tak nak. Yalah, risiko bila dah tahu ni nanti rasa serba salah. Jadi buat je lah usaha. Buat usaha. Okey. Mungkin usaha juga alang-alang dalam bulan Ramadan. Mungkin ada pesanan khusus untuk ibu ayah yang mungkin rasa nak memperbaiki diri, mengambil keberkatan sempurna bulan Ramadan dan mengambil manfaat daripada ibadah puasa, apa agaknya yang boleh kita tambah baik dan macam mana kita nak orang kata memanfaatkan bulan penuh keberkatan ni untuk memperbaiki diri kita. Bersependa dengan bulan Ramadan ni bakal tiba ni lah sebenarnya adalah bulan paling bermakna lah untuk umat Islam. Ketika ini kita boleh melihat balik kan, kita cuba reflect balik diri kita kan, apa yang kita nak dalam hidup kita. Kita boleh letakkan kita punya matlamat kan, tujuan hidup. Sebenarnya kebanyakan mereka yang mungkin yang ada masalah, bukan semua tapi ada sesetengahnya tidak tahu apa tujuan hidup. Kan, saya hidup ni untuk apa sebenarnya? Dia tak ada. Saya minta maaf doktor. Saya ada terbaca satu istilah, dia macam empty, kekosongan jiwa. Tak ingatlah istilah dia apa. Tapi macam dia ada istilah sebab orang muda sekarang, terutama lepas daripada lockdown dulu tu, mereka rasa macam tak tahu arah tuju hidup. Sampai membawa kepada depression dan sebagainya. Sebab rasa kosong. Betul Itu boleh jadi masalah juga. Boleh. Maksudnya mereka tak ada nak hala tuju, tak ada. Yelah, rasa macam just go with the flow. Ya, betul. Nak apa? Sebab dan bila tak ada tujuan hidup, kita tak ada motivasi nak teruskan. Nak Macam hidup kita ni sebab bangun apa? pagi tak buat apa. Yelah. Bangun pagi just nak hidup, apa semua buat rutin, buat rutin harian macam biasa. So bersependa dengan bulan Ramadan ni, kita boleh cuba cari apa tujuan hidup kita. Walaupun kita ni mungkin kita dah pernah ada tujuan hidup, tapi tak apa, kita cuba memperbaharui. Kita tengok ambil tujuan hidup kita macam mana. Kita nak apa dari hidup ni kan. Dan benda tu yang akan membuatkan kita lebih bermotivasi kan untuk ke hadapan. Dan bulan Ramadan ni juga kita dilatih untuk jadi lebih resilient, berdaya tahan. Kan? Penting, sangat penting daya tahan ni sebab benda ni yang akan membantu kita menghadapi cabaran yang akan datang. Rawatan kita pun macam terapi apa semua tu, kita nak akhirnya pesakit kita dapat ada daya tahan yang kuat untuk menghadapi cabaran. Kan? Sebab percabaran akan datang. Pasti ada lagi. Ya, betul. Ujian dia datang, kita tak tahu ujian apa. Ketika ini kita ada ujian sekian. Betul. Tapi akan datang ujian macam mana. Tapi dengan ada daya tahan yang kuat, kita dapat hadapi cabaran yang akan datang dengan lebih baik. So benda tu kita bina mulai ibadah puasa, kan? Macam mana kita berjuang, kan? Macam mana kita dapat hadapi tempoh puasa tersebut. Kan, puasa dari tahan diri daripada makan dan minum, kan hanya kita sahaja tahu. Betul. Kan orang lain tak tahu. Kalau kita makan senyap pun hanya kita juga yang tahu. Betul, tak boleh buat lah. Tak boleh. So benda tu sebenarnya membina kita punya dalaman. Betul. Jika benda ni kita berjaya, tahan diri, ujian ni kita berjaya hadapi, insya-Allah kita akan berjaya hadapi ujian yang akan datang. Dan sebut pasal daya tahan kan, okey je, maksudnya okey je kita ada ujian, ketika itu kita macam tak boleh lagi hadapi sebab kita belajar kan, resilient kena dibina. Dia bukanlah datang macam awak dilahirkan awak lebih tahan daripada bayi ini kan. Tidak, dia kena bina proses, bina sikit-sikit. Dan ibadah puasa ni adalah salah satu proses untuk bina daya tahan yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan mengambil keberkatan Ramadan, bulan berpuasa, diwajibkan berpuasa ni, kita dapat memperbaiki kelompongan. Sebenarnya saya rasa di sebalik kesimpulan perbincangan kita, paling penting untuk kita menata diri sendiri dulu, menjaga diri sendiri dulu, barulah kita ada kapasiti untuk mendidik dan menjaga orang lain juga. Betul ya doktor? Jadi alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Tengku Nur Akilah, pegawai perubatan sarjana yang memang berpengalaman dalam bidang psikiatri dan kesihatan mental.
Alhamdulillah, pelbagai ilmu yang bermanfaat telah kita dapat dan saya juga mewakili Al-Afiah Travel and Tours ingin mengucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan Ramadan memberikan 1001 sinar untuk kita menjadi manusia yang lebih baik dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe supaya anda boleh jadi orang yang pertama menonton video-video terbaru kami dan saya sangat menghargai kalau anda sudi untuk share ilmu-ilmu ini. Sayang kalau terbiar di laman ini saja, mungkin boleh menjadi titik tolak perubahan kepada orang yang sedang mencari. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.